Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu teruskan lagi kelas teacher pada hari ini, iaitu cikgu mulakan dengan tajuk peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, kenapa kita mesti mengikut peraturan di dalam makmal? Cuba kamu fikir, apa akan jadi sekiranya seseorang itu tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan untuk berada di dalam makmal? So, apa yang akan jadi? Okey, apa kepentingan peraturan-peraturan dan juga langkah-langkah keselamatan? Okay, kalau kamu tengok dalam buku teks, tujuan utama kenapa peraturan dan juga langkah-langkah keselamatan ini dibentuk adalah untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Okey, kita perlu sentiasa mematuhi peraturan dan langkah keselamatan di dalam makmal. Yang pertama, untuk elakkan daripada berlakunya kejadian kita tak nak. Contohnya kebakaran, kemalangan, semua tadi boleh berlaku sekiranya kita tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di dalam makmal. Apa peraturan-peraturan asas yang perlu kamu patuhi? Sebenarnya benda ni dah lama dalam sekolah rendah pun kamu dah tahu. Okey? Yang pertama, jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru. Kalau tidak ada guru yang benarkan kamu masuk ke dalam makmal, jangan sesekali masuk ke dalam makmal. Kenapa? Untuk mengelakkan sekiranya katakan dalam makmal ni ada banyak sangat alat radas, banyak sangat bahan kimia. Kalau tiba-tiba berlaku kebocoran gas, so apa jadi pada kamu? Okey? So jangan masuk sekiranya tanpa arahan dan juga kebenaran daripada guru. Okey, yang kedua, jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Jangan memandai-mandai untuk buat eksperimen. Kerana ada sebahagian bahan kimia yang berbahaya kepada kamu kalau kamu tidak handle benda tu dengan baik. Okey. Next one, baca arahan dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu. Sebelum nak buat sesuatu eksperimen, dia mesti ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. So, kena baca dulu apa yang sepatutnya kamu lakukan. Okey? Dan yang seterusnya, guna semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Okey? Bila buka sekolah nanti, insyaAllah cikgu akan tunjukkan pada kamu bagaimana cara untuk menggunakan radas dengan betul. Okey, next one, dilarang minum, dilarang makan, dilarang bermain-main di dalam makmal. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh main-main, tak boleh berlari-lari di dalam makmal. Okey, cikgu-cikgu takut bila katakan kamu bawa makanan masuk dalam makmal, bawa air masuk makmal, so apa jadi? Makanan tersebut jatuh di atas meja dan kamu ambil, kamu makan balik. So berkemungkinan makanan tersebut telah terkena bahan kimia ataupun perkara-perkara yang tidak baik di atas meja tersebut. Okey, next one, dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia daripada makmal. Jadi benda ni jangan sesekali. Kerana bila cikgu contoh pada kamu, katakan kamu ambil termometer daripada makmal. Konon-konon nak bawa ke kelas lah untuk uji kawan-kawan contohnya. Okey, tetapi tiba-tiba termometer tu jatuh. So dalam dia ada mercury. Macam mana cikgu terangkan semalam, mercury adalah bahan beracun dan bertoksik. Once kamu dah pegang saja, automatically kamu boleh dijangkiti ataupun bahan kimia tersebut boleh meresap dalam kulit kamu. So itu yang kita nak elakkan. Jangan sesekali bawa keluar bahan kimia ataupun peralatan daripada makmal. Okey, kembalikan peralatan dan bahan eksperimen di tempat asal jika telah dialihkan. Katakan kamu ambil kaki retot kat belakang makmal sana. So letak balik di belakang sana. Jangan letak merata-rata. Okey, pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa bersih dan kemas. Okey, pastikan bersih dan kemas. Lepas dah guna bahan eksperimen, dah guna alat radas, kemas balik, lap meja bagi bersih dan kemas. Okey, cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. Okey, so cuci alat radas yang kamu pakai. Dan yang terakhir adalah cuci dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. So ini peraturan yang telah ditetapkan secara umumnya. Okey, langkah-langkah keselamatan apabila kita berada di dalam makmal. Okey, next one, kita pergi seterusnya. Apakah langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas? Ini perkara penting yang cikgu nak kamu ingat. Okey, sekiranya kamu melakukan proses pemanasan dengan menggunakan tabung didih. Okey, jangan sesekali halakan hujung tabung didih itu ke arah diri sendiri. Maksudnya jangan pegang mulut tu menghadap kamu.
Kerana apa? Dikhawatiri bahan kimia tersebut menghasilkan gas. Cikgu takut gas tersebut akan kamu sedut. Jadi kamu akan menghidu bau yang tidak elok. Okay, next one. Ataupun jangan pula pergi hala dekat kawan. Tak boleh juga benda tersebut. Okay, so cari kawasan yang tidak ada orang. So hala dekat kawasan yang tak ada orang. Okay. Alright, next one. Gunakan cermin pelindung mata ketika mencampur atau memanaskan bahan kimia. Dalam makmal kita tidak ada penggunaan bahan kimia yang beracun. Jadi dalam makmal di bawah ni memang tak pakai goggle tu. Tapi kalau kamu berada di tingkatan 4 dan 5, kamu ambil kelas kimia, yes, kamu kena pakai goggle tu. Adalah alat pelindung mata kamu tu. Okay. Next one, jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sumber api. So, sebab tu cikgu ajar semalam, sekiranya kamu nampak simbol tersebut adalah simbol api, maka perkara pertama yang kamu kena elakkan adalah jauhkan daripada sumber api ataupun haba. Inilah akibatnya. Okay? Bahan tersebut contohnya petrol, kamu pergi panaskan, oh my god, memang akan terbakar. Jangan sesekali buat keputusan yang tidak bijak. Nampak simbol bahan mudah terbakar, jauhkan daripada sumber api. Okay? And the last one is, jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan. Sangat. Benda ni jangan buat di dalam makmal. Kalau kamu buat aktiviti pemanasan, jangan sesekali ambil dan letak di hidung. Ataupun jangan sesekali ambil dan rasa. Tak boleh. Sebarang aktiviti menghidu dan merasa, kamu tak boleh buat di dalam makmal. Okay? Kamu hanya boleh buat pemerhatian sahaja. Kecuali untuk ujian rasa. Okay? Kalau untuk ujian rasa, kita menggunakan bahan yang betul. Contoh air limau, itu kamu boleh rasa. Yang selain daripada tu, tak boleh rasa. Tak boleh hidu. Okay, so ini adalah langkah-langkah keselamatan, peraturan-peraturan yang kamu kena ikut sepanjang kamu berada di dalam makmal. Makmal mana pun peraturannya sama. Okay? Okay, ini yang terakhir. Sekiranya berlaku kemalangan, yes, kemalangan itu tidak dapat dielakkan. Katakan tiba-tiba terjadi juga. So, benda pertama yang kamu kena buat, jangan panik. Jangan sesekali panik. Ada pelajar saya dulu takut. Macam mana ni nak beritahu Cikgu Rob ke ni? Nanti Cikgu Rob marah. No. Katakan kamu dah buat satu kesalahan. Kamu tahu itu kesalahan kamu dan benda tersebut mengakibatkan berlakunya kemalangan. Jangan panik dan terus bagi tahu kepada guru. Cikgu akan sentiasa ada dengan kamu. Jadi perkara pertama kamu kena buat is you have to inform your teacher. Okay, jangan beritahu kawan sekalipun. Datang beritahu cikgu dulu. Cikgu, saya minta maaf. Saya jatuhkan bika di atas lantai. Okay, dan cikgu akan selesaikan masalah tersebut. Kita akan buang serpihan kaca. Ataupun tiba-tiba cikgu, bahan kimia ni jatuh di atas meja. Cikgu, alkohol tumpah. So, apa saya kena buat? So, tolong inform cikgu. Jangan panik, jangan kelam kabut. Okay? So, datang beritahu cikgu dan cikgu akan betulkan kesalahan kamu dan kita akan belajar daripada tu. Apa yang kamu kena buat sekiranya apa-apa terjadi selepas itu. Okay? So, tengok situasi pertama. Din, cepat keluar. Ada kebakaran. So, kalau berlaku kebakaran di dalam makmal, first thing first, apa yang kamu kena tahu? Kamu kena switch off all the switches. Tutupkan switch yang ada. Tutup semua. Kalau berlaku kebakaran, benda pertama tu kamu buat tutup segala switch yang ada di dalam makmal. Okay? Next one. Kalau bahan kimia tertumpah, inform your teacher. Okay? Tetapi katakan dah tumpah. Jadi kamu kena buat apa? Jangan sesekali pegang guna tangan lap. Salah Maksudnya ada cara lain macam mana kita nak handle situasi bahan kimia yang dah tumpah tersebut. Okay? Ataupun dia kata, ingat Farah, tengok situasi yang ketiga. Ingat Farah, jika bahan kimia termasuk ke dalam mulut atau terkena bahagian lain, kita perlu membilas bahagian itu dengan air yang banyak. Katakan bahan kimia kena tangan kamu. So what should you do? Pergi basuh saja dekat sinki dengan air yang banyak. Katakan kamu rasa macam, cikgu saya tak boleh bernafas dalam makmal. Okay? So apa kamu kena buat? Pergi keluar, hirup udara di luar. Okay?
Boleh. Kalau terkena mana-mana bahagian kulit badan kamu, so basuh saja. So itu adalah cara macam mana satu tindakan itu boleh dilakukan.